Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada sesi kita pada hari ini. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya iaitu nama saya Muhammad Fitri bin Abdullah, merupakan kaunselor pelatih UUM dan saya akan mengendalikan sesi kaunseling individu pada hari ini. So, apa saya nak awak memperkenalkan diri awak, latar belakang awak dan apa-apa yang awak nak kongsikan. Okey, nama saya Nur Fazira binti Rukman. Saya berumur Ya. 26 tahun. Saya berasal dari Sungai Petani Kedah. Sekarang saya lanjutkan pelajaran dekat Universiti Utara Malaysia UUM dalam pendidikan bimbingan dan kaunseling. Sekarang dah sem 4 dapur. Saya berasal dari Sungai Petani Kedah. Sekarang saya duduk kat rumah, saya tak balik campus. Saya duduk dengan mak ayah saya. Saya ada 3 orang adik-beradik dan saya paling bangsa. Itu je. Oh, nama awak Fazira, umur 22 dan tinggal di? Sungai Petani Kedah. Okey, kalau macam tu saya akan teruskan sesi kita pada kali ini. Saya nak tanya awak, awak pernah tak join mana-mana sesi, sama ada sesi kaunseling secara individu atau sesi kaunseling kelompok? Pernah? Okey, kalau macam tu mesti awak dah ada sedikit apa orang kata maklumat-maklumat tentang kaunseling dan boleh saya tanya apa yang awak faham tentang sesi kaunseling individu ni? Yang saya faham, sesi kaunseling ni adalah hubungan interaksi antara kaunselor dengan klien. Di mana kaunselor tu dia sedia untuk menyelesaikan masalah kita. Oh, okey, kalau macam tu saya akan beri penerangan secara ringkaslah apa itu sesi kaunseling individu ni. Kaunseling individu adalah merupakan proses interaksi antara seorang kaunselor dengan seorang klien untuk berkongsi masalah atau isu bagi mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Okey, dalam sesi pada kali ini saya akan jelaskan tentang ethical counselling di mana saya sebagai seorang kaunselor dan Fazira sebagai seorang klien tidak boleh untuk membawa isu ini perbincangan yang dilakukan kerana ia tertakluk kepada etika kerajaan. Namun jika saya jika ada namun saya berhak untuk membawa isu ini kepada pihak yang berwajib jika isu atau masalah yang dibawa ini akan memudaratkan diri Fazira atau diri saya atau orang sekeliling atau orang sekeliling. Adakah Fazira faham tentang etika ni? Faham? Okey, kalau macam tu saya akan teruskan dengan penetapan masa sesi kita pada hari ini adalah bermula daripada pukul 10.50 dan akan berakhir 45 minit atau 1 jam kemudian. So, peranan saya sebagai seorang kaunselor adalah menjadi pembantu atau pembimbing Fazira dan peranan Fazira adalah untuk menceritakan masalah atau isu yang dibawa dengan jujur. Adakah Fazira faham tentang peranan-peranan yang diberikan? Faham. Okey, kalau macam tu kita teruskan dengan apa apa yang ingin Fazira ceritakan pada sesi kali ini. Okey, macam ni, Fazira rasa macam kurang keyakinan dia je dalam diri Fazira. Macam Fazira kan ambil kaunseling.
Jadi macam sebelum nak jadi kaunselor kan dalam kelas, kalau lecturer minta untuk buat simulasi ke apa kan, macam berlakon untuk adakan sesi, macam Fazira tak dapat keyakinan tu. Sedangkan nanti masa nak jadi kaunselor, Fazira akan berdepan dengan orang yang tak kenal. Jadi bila Fazira ada kurang keyakinan diri, macam mana Fazira nanti nak handle sesi tu. So Fazira kata yang Fazira kurang keyakinan diri bila nak bercakap di hadapan khalayak ramai lah. Betul? Ada lagi tak macam Fazira kurang keyakinan dengan macam nak present ke apa ke, ada? Macam Fazira ni seorang yang peramah, tapi disebabkan kurang keyakinan dia itu macam nak present kan. Macam Fazira dah ada ayat tu tau. Tapi bila nak present kan, Fazira macam tak yakin lah boleh ke aku present hari ni. Jadi macam Fazira akan dah start je macam tu. Oh, kiranya Fazira kurang keyakinan diri bila nak bercakap depan orang, tapi Fazira cuba untuk lakukan yang terbaik lah. Betul? Okey, kalau macam tu ada macam Fazira rasa macam kurang keyakinan bila Fazira bertemu dengan lain jantina ke, sesama sendiri ke, ada tak? Kalau yang tu mungkin tak jadi masalah tu sebab Fazira macam boleh sesuaikan diri Fazira dengan keadaan yang baru, orang sekeliling baru, jadi yang tu tak ada masalah. Kiranya Fazira ni seorang yang cepat untuk beradaptasi dengan apa persekitaran lah. Betul? Macam Fazira ni seorang Okey, yang kalau macam tu saya nak seorang yang extrovert. Maksudnya seorang yang ceria dan riang lah. Macam terlalu peramah apa semua. Okey, kalau macam tu saya nak tanyalah, ada tak peristiwa-peristiwa yang membuatkan Fazira rasa yang Fazira ni kurang keyakinan diri? macam masa kelas konseling individu lah kan. Ada doktor buat breakout session. Jadi macam bahagikan kepada beberapa bulan lah. Fazira kumpulan pertama. Lepas tu ada pula ahli kumpulan yang lain. Lepas tu kami bincang. Tapi dalam sesi tu, dalam breakout session tu macam ahli yang lain macam diam je. Jadi Fazira macam tak apa nak berani sangat, tak apa yakin sangat. Jadi Fazira pun macam diam juga. Tapi Fazira buatlah apa yang doktor suruh tu. Lepas tu, lepas dah habis breakout session tu, kembali kepada kelas, lecturer pun panggil kelas pertama. Lepas tu, ahli yang lain semua diam. Macam tak mahu. Fazira cubalah mesej mereka, dia nak cakap apa ni. Sebab tadi kan macam mereka tak bincang, diam je, lepas tu gelak je kan. Lepas tu, dekat diam semua. Jadi pensyarah pun tak mahu tunggu lama-lama lah kan. Jadi Fazira berani dia cakap, tapi saya tak yakin yang ni benda jawapan ni betul ke tak kan. Lepas tu Fazira pun diam dan masa pun berlalu. Lepas tu pensyarah tu dia cakap ikutlah nak jadi apa pun. Macam Fazira macam tak best lah, macam tak sedap hati lah kan. Dia cakap macam tu sebab takut satu doa kan. Lepas tu pensyarah dekat kumpulan kedua. Jadi kami dah terlepas tau, bayangkan masa berapa minit dia berlalu dengan lecturer tunggu. Lepas tu tak ada siapa pun nak respon. Jadi macam kesian lah dengan doktor. Lepas tu tapi ada yang ahli ni dia cakap dia dah mesej doktor tapi doktor tak mahu. Dia nak macam kita voice lah kan. Lepas tu tak apa, lepas ada kumpulan ketiga pun kita berani sendiri. Fazira on lah main, Fazira cakap macam tu. Lepas tu fikir balik kalau Fazira tak berani, maksudnya ahli lain pun dia akan diam. Jadi takut doktor salah anggap dengan kumpulan satu ni. Jadi Fazira walaupun tak yakin, cakap lah. Asalkan kita dengan
apa yang doktor cakap tu. Faz Zero cuba untuk beranikan diri untuk bercakap jugalah. Lepas tu ada lagi macam sekarang ni minor bahasa Melayu ada kena buat satu program iaitu Itulah, maksudnya kita kena jemput agensi lah, contoh untuk sekolah ke apa-apa tu dalam kumpulan tu 5 orang seorang jadi pengarah program. Lepas tu yang lain agensi lah tu, jadi kena jadi MC. Macam Fazira boleh bercakap tapi dia tak yakin tu Fazira macam tak berani langsung. Jadi Fazira tolak sebagai MC, Fazira jadi AJK protokol je. Sebabkan kurang keyakinan diri ni macam kemampuan kita terbatas. Itulah peristiwa yang pernah terjadi. Okey, macam tu Fazira rasa yang Fazira kurang keyakinan bila ada dalam kelas, lepas tu kadang tu ada program, kena handle program dan Fazira rasa kurang untuk yakin terhadap orang sekeliling lah untuk berkomunikasi apa semua. So Fazira percaya yang Fazira percaya yang Fazira kurang yakin disebabkan oleh yalah tak ada support daripada kawan-kawan Fazira seorang dan Fazira rasa kurang yakin dengan benda tu. Betul? Okey, kalau macam tu apa tindakan Fazira yang Fazira rasa Fazira dah buat pada masa ini? Yang pertama sekali apa yang Fazira buat adalah ubah mindset Fazira. Maksudnya Faz macam kata Faz kata tak boleh kata tidak. Maksudnya apa-apa sekali pun mesti kita kena cuba dulu, apa jadi kita kena tanggung. Maksudnya kalau Faz macam banyak masalah kurang keyakinan tu sampai bila-bila, jadi susahlah sebab sekarang jadi student pun dah tak berani, nanti kalau kerja macam mana betul. Jadi Faz try makin lama ubah mindset yang Faz boleh. Walaupun tak yakin, walaupun tak yakin macam orang lain, tapi aku juga keyakinan dia tu sikit. Tapi Faz percaya kalau sikit lama-lama jadi bukit. Maksudnya mula-mula Faz ada sikit je keyakinan diri, mungkin nanti Faz mengikut student. Kiranya Faz dah cuba untuk ubah mindset diri Faz yang dulunya Faz percaya yang Faz kurang keyakinan diri dan sekarang Faz rasa yang Faz perlu untuk cuba dan mencuba dan terus untuk mencipta keyakinan diri. Okey, disebabkan kurang keyakinan diri ni, apa yang Faz rasa buat masa ni? Sebelum ni ke Faz ada rasa stres ke apa-apa? Faz rasa macam rendah diri, lepas tu rasa macam kecewa sebab Faz ada satu kemampuan iaitu Faz boleh bercakap dengan orang walaupun orang tu baru kenal. Tapi Faz tak yakin benda tu, jadi macam Faz macam tak apalah, biar je lah aku macam ni, macam tu. Jadi Faz rasa macam kecewa sedangkan Faz ada kemampuan tapi Faz tak gunakan kemampuan tu dengan sebaiknya disebabkan oleh satu benda yang kecil. Lagi ada lagi tak yang Faz rasa sebelum ni pernah terjadi dalam hidup Faz? Rasa stres juga sebab macam kenapa Faz tak boleh jadi macam orang lain yang tengok dia macam confidentnya, yakinnya dia walaupun macam dia macam santai je tapi kita boleh nampak yang dia yakin. Sedangkan Faz walaupun dah buat preparation yang sebaiknya tapi macam tak sama dengan dia, macam keyakinan dia tu Faz tak dapat.
Oh, kiranya Faz banyak tengok keadaan sekeliling jugalah, macam kadang tu kita ambil orang tu sebagai role model kita, macam yalah nak tambah lagi semangat untuk kita rasa keyakinan diri tu kan. Lepas tu Faz rasa gemetar tak bila Faz tiba-tiba orang panggil untuk Faz bercakap di depan ke apa ke, ada? Rasa gementar tu memang ada. Lagi-lagi kalau contoh macam pas tak ready, lepas tu tiba-tiba kena panggil. Rasa macam nak jawab apa ni dengan kita tak fokus kan. Kalau kita tak fokus, kita tak tahu. Jadi kita, betul tu dengan kita pula ada masalah yang kurang keyakinan diri macam orang lain kan. Kalau contoh macam walaupun dia tak, waktu dia cakap, dia sebab dia yakin benda kita dah lah kita tak yakin terus kita nak cakap macam gemetarnya macam tu. Kiranya Faz ada macam kadang tu Faz rasa Faz rendah diri, lepas tu kadang Faz rasa yang orang lain lebih baik daripada Faz, dan sekarang ni Faz pun rasa gemetar bila nak berhadapan dengan orang. Okey, kalau macam tu Faz dah buat satu langkah yang terbaik, iaitu Faz dah cuba untuk ubah mindset Faz. Tu ada lagi apa-apa tindakan yang Faz rasa Faz perlu untuk buat masa ni dan untuk dapatkan lagi keyakinan diri? Ada satu lagi apa yang Faz buat iaitu cuba cakap depan suami. Sebab dekat rumah Faz tak ada adik beradik. Jadi Faz seorang je. Jadi Faz tak cakap apa kan. Tapi selalu juga lah macam berkomunikasi dengan mama. Tapi Faz cuba juga untuk cakap dengan suami yang cakap sini boleh. Lepas tu cuba nak cakap macam kita bercakap. Semua macam cubalah tambahkan sikit Faz punya keyakinan tu. Lepas tu dalam kelas macam kalau soalan tak jawapan dia, try lah beranikan diri buka voice, buka mic kan. Tak berani lagi lah nak buka video macam ni sebab rasa macam tak yakin kan. Jadi ataupun Faz akan check private dekat Kiranya kadang tu Faz bila Faz dekat rumah, Faz akan cuba untuk berkomunikasi dan ambil imajinasi lah untuk bercakap depan cermin. Lepas tu kadang macam kalau dalam kelas pula Faz akan cuba untuk buat preparation dulu sebelum bercakap, macam tu. Okey, kalau macam tu kita dah dapat yang Faz perlu cuba untuk ubah mindset Faz, dan Faz perlu untuk banyak buat latihan macam tengok cermin, bercakap depan cermin apa semua. Lepas tu kena buat preparation. So daripada apa yang Faz cakap ni, Faz rasa Faz boleh tak untuk buat, dan boleh tak Faz praktikkan benda ni? yang sebelum ni cara tu Faz dah praktikkan dah. Jadi nampaklah hasil dia sikit. Oh, kiranya Faz dah buat tapi hasil tu ada, tapi Faz not lagi yakin untuk bercakap. Betul. Macam tu. Kalau macam tu, ada lagi cara-cara yang Faz rasa Faz perlu buat lepas ni? Faz rasa Faz kena banyak libatkan diri dengan program-program dan cuba ambil untuk jadi pengacara majlis. Mungkin apabila Faz jadi pengacara majlis, Faz akan lebih yakin, lebih berani untuk berhadapan dengan orang ramai. Kalau contoh dekat online sekalipun, kita kan kalau contoh nak buat program, kan ada buat live dekat Facebook, orang pun tengok ramai kan. Jadi rasa mungkin kalau Faz jadi pengacara majlis,
ataupun bukan yang event besar sekalipun, event kecil, tapi at least benda tu membantu untuk tambahkan keyakinan dalam diri kita. Kiranya Faz berminat lah untuk join program-program untuk yang mana Faz nak menjadi MC ke apa ke dalam program tu. Kiranya Faz nak Faz terlibat secara langsung dalam program tu dan Faz juga boleh bagi semangat selain meyakinkan diri sendiri untuk bercakap lah. Okey, kalau macam tu ada lagi macam Faz rasa Faz perlu untuk berkawan, bersosial dengan kawan-kawan yang lain. Faz rasa Faz perlu untuk cuba menegur siapa-siapa je lah, macam bukan kata kawan dalam kelas je, tapi di luar pun boleh juga tegur-tegur. Kan kita duduk asrama apa semua kan? Ada? Tapi sekarang ni terbatas sebab Faz tak boleh buat macam tu sebab sekarang Faz ada kat rumah. Jadi sekarang. mungkin bila Faz balik kampus, Faz boleh lah try untuk buat macam tegur orang ke kan. Jadi sekarang ni sebab kelas pun online, jadi tak boleh lah Faz macam setakat nak bertegur melalui chat tu boleh lah. Tapi nak tegur depan-depan tu agak sedikit menyusahkan lah sebab agak sedikit susah sebab sekarang Faz ada kat rumah, tak ada kampus. Kiranya sekarang ni ialah online learning kan, PKP. So Faz ada kat rumah dan Faz tak boleh lah nak berkomunikasi dengan rapat dengan orang lain selain daripada melalui media sosial je lah. Okay, kalau macam tu Faz rasa Faz apa yang perasaan Faz bila Faz dapat buat benda-benda macam ni, macam ubah mindset apa semua tu. Lepas tu Faz bercakap depan cermin. Lepas tu Faz cuba untuk buat preparation. Lepas tu join program. Apa yang Faz rasa bila dapat alternatif macam ni? Rasa macam gembira sebab Faz boleh nampak yang Faz sebenarnya ada kemampuan. Tapi tak, disebabkan tak berani, tak yakin Faz tu. Jadi dia benda tu macam mengganggu dalam diri Faz untuk tingkat potensi Faz kan. Jadi lepas Faz buat ubah mindset, lepas tu ubah mindset dan sebagainya yang tadi tu, join program semua tu, yang Faz semakin berani dan yakin. Maksudnya kalau contoh macam kalau dalam grup ke yang tak kenal pun kan, Faz akan tegur mereka dulu. Maksudnya Faz cubalah walaupun kalau mereka tak respon pun at least kita dah cuba. Jadi Faz nampak macam rupanya aku ni ada potensi tapi aku tak yakin dengan diri aku yang aku ada potensi tu. So bila mana Faz dapat alternatif macam ni, Faz rasa Faz happy dan Faz rasa Faz boleh aplikasikan benda ni dalam kehidupan Faz lepas ni kan. So kalau macam tu ada lagi yang macam Faz rasa Faz perlu untuk buat dan atau Faz rasa kurang yakin untuk buat benda tu? Untuk masa sekarang ni mungkin dalam kelas tu Faz kena lebih bergiat aktif. Maksudnya setiap kali kalau doktor tanya soalan, Faz akan jawab. Walaupun benda tu salah, kadang-kadang rasa macam malu lah kan sebab macam salah. Tapi at least Faz cuba untuk berani dan yakin dengan bahawa Faz boleh. Mungkin lepas ni kena bergiat aktif lebih sikit lah dalam kelas. Kiranya Faz rasa kurang keyakinan diri disebabkan kadang tu Faz rasa takut untuk menjawab apa yang lecturer tanya disebabkan oleh apa ni orang kata kita takut yang jawapan yang kita bagi tu salah. Betul? Ada tak Faz buat
preparation macam kadang tu sebelum lecturer mengajar, fast cuba untuk mana yang lecturer nak mengajar tu. Buat masa sekarang ni tak ada lah. Tak ada lah. Cuma lepas habis kelas tu kelas akan malam tengok balik lah recording. Tu je lah kalau buat preparation sebelum kelas tu. Tapi dunia saya tak buat lagi. Okay, kalau macam tu apa kata fast cuba untuk buat benda tu macam yelah kadang tu lecturer dia bagi apa bahan-bahan untuk kita study dulu, tapi yelah kadang-kadang kita kan busy dengan assignment apa semua dan tak sempat. Cuba lepas ni untuk ambil bahan-bahan tu buat review dulu sebelum masuk ke kelas. Manalah tahu mungkin bila fast cuba untuk buat macam tu, fast akan dapatkan lagi lebih keyakinan diri bila fast ada pengetahuan apa yang ditanya tentang kelas pada hari itu. Setakat ni fast boleh cuba untuk buat. InsyaAllah Faz akan praktiskan. Okay, kalau macam tu saya nak tanya apa perasaan Faz bila dalam sesi pada hari ini? Rasa macam seronok sebab masalah Faz ni ada orang dengar dan ada orang bagi pendapat. Maksudnya macam Cik Kafila pun macam fokus dengan apa yang Faz luahkan. Sebab sebelum ni kan kat rumah jarak siapa ada beradik. Jadi nak cerita masalah tu pun nak cerita dekat siapa. Kalau kita cerita dekat kawan pun macam dia macam tak seronok tau kalau chat je ataupun call dengan kawan. Tapi bila ada dalam sesi ni, bila kita kita macam seronok sebab masalah dia dengar orang. Pas seronok untuk meluah secara apa walaupun online kita nampak muka dengan muka. Kadang tu kalau macam dengan kawan-kawan yalah kadang tu kita chat WhatsApp tak nampak muka dan kadang tu bila kita call pun call biasa. Tu interaksi tu tak nampak menarik macam tu. Betul. Okay, kalau macam tu saya nak beritahu di sini yang Faz tadi menceritakan tentang masalah-masalah tentang apa kurang keyakinan diri di mana Faz rasa kadang tu kan Faz rasa kurang yakin, kadang tu Faz rasa Faz tertekan dengan situasi-situasi macam ni dan bila kita bincangkan benda ni dan ada 3 cara dah yang Faz dah praktikkan benda ni. Yang pertama iaitu Faz cuba untuk ubah mindset Faz. Yang kedua adalah Faz cuba untuk dapatkan keyakinan diri bila bercakap dengan di dalam kelas. Lepas tu yang ketiga Faz cuba untuk membuat latihan macam bercakap depan cermin, kadang tu berbual dengan mama Faz sendiri dan lepas pada tu Faz cuba untuk join program-program untuk dapatkan keyakinan diri melalui di mana Faz cuba untuk menjadi pengacara ke apa ke untuk buat Faz jadi lebih yakin macam tu. Betul. So kalau macam tu ada apa-apa lagi yang Faz rasa Faz perlu untuk buat atau cara-cara tu dah cukup untuk Faz? Faz rasa Faz kena cari lagi cara sebab mungkin cara sekarang ni tak cukup lah untuk tambahkan keyakinan dalam diri Faz. Mungkin Faz kena cari juga alternatif yang boleh tingkatkan lagi keyakinan supaya Faz akan lebih yakin daripada sebelumnya. Kalau macam tu, kalau macam dari segi
bahasa kita pula ialah kalau macam kita duduk dekat EU kan, dari macam-macam negara pula, dari macam-macam negeri tu kadang tu kita orang Kedah ada lorak kita sendiri, orang Kelantan ada lorak diorang sendiri. Ada tak Faz rasa korang yakin disebabkan oleh lorak-lorak negeri masing-masing tu? Rasa yang tu duk kot sebab disebabkan oleh pelbagai dialek daripada pelbagai negeri. Rasa-rasa macam lagi seronok untuk kita berkomunikasi dan untuk kita apa yang dipercakap. Macam Faz sendiri pun, Faz bukannya ada kawan-kawan semua dari negeri Kedah saja. Ada yang daripada Terengganu, daripada Terengganu, Pahang, Kelantan pun ada. Jadi macam seluruh negeri pun Faz ada kawan. Jadi benda tu macam walaupun Faz dialek Kedah Faz ni macam pekat sikit, tapi rasa macam tak apalah, at least dia faham apa yang kita cakap dan kita pun rasa macam seronok untuk belajar dialek dia Kedah. Kiranya Faz cuba untuk berinteraksi dengan diorang dan Faz rasa Faz seronok bila bercakap dengan orang yang lain-lain negeri, selain daripada negeri Kedah lah. Betul tu. So tadi Faz kata Faz kena cuba untuk cari alternatif lain lagi. So apa yang Faz rasa Faz perlu lagi untuk buat benda ni, untuk dapatkan keyakinan diri tu? Faz rasa mungkin lepas ni kalau contoh nak kontak dengan kawan pun, macam kawan yang kita dah kenal tu macam biasa, tak ada masalah. Mungkin kawan yang macam kita dah kenal sebab dalam satu-satu kelas tu bukan semua kelas daripada kos kita sendiri, ada daripada kos lain. Jadi Faz rasa macam kita kena bertegur sapa lah antara satu sama lain. Bertegur sapa antara satu sama lain tu dalam konteks Fazira dengan kawan-kawan ke, Fazira dengan siapa lagi? Dengan orang yang macam Faz tak kenal sangat sebab dalam kelas tu bukan semua yang Faz kenal, ada yang tak kenal juga kan. Jadi Faz cubalah untuk kalau contoh macam tak tahu bab-bab assignment ni, Faz cuba tukar daripada tanya dekat kawan yang selalu Faz tanya, kepada Faz tanya dekat orang yang Faz tak kenal lagi. Mungkin bermula daripada situ akan membuatkan Faz lebih yakin untuk bertegur dengan orang yang tak kenal. Dan satu lagi mungkin boleh menyeratkan lagi lah silaturahim antara Faz dengan kawan-kawan sekelas. Kiranya walaupun Faz duduk dalam kelas yang sama, kadang-kadang tu kita pun tak kenal seluruh kawan kita kan. Kadang tu time ni kita dapat kawan macam ni, saya lupa kita dapat kawan macam tu. So benda tu membuatkan diri Faz rasa Faz nak cuba untuk berkawan dengan semua orang. Okey, betul tu. Satu lagi cara yang Faz rasa Faz boleh buat adalah join kelab-kelab yang mengajar tentang skill kemahiran bercakap. Maksudnya Faz rasa Faz kena join kelab tu sebab mungkin daripada situ dia akan bagi tips untuk kita bercakap dengan orang ramai. Dan untuk sambungkan dengan diri kita. Jadi Faz rasa Faz kena join kelab lah yang berkaitan dengan skill kemahiran bercakap. Kiranya Faz rasa yang kadang tu Faz boleh untuk jadi pengacara dan sekarang Faz rasa Faz boleh untuk join kelab yang mana dia orang buat aktiviti-aktiviti, buat program-program dan join sebagai peserta untuk dapatkan motivasi ke, tips ke macam tu. Betul. Okey, kalau macam tu saya akan
saya ingin ingatkan yang mana masa kita tinggal lagi dalam 15 minit. So, saya akan buat rumusan daripada awal sesi dan hingga sekarang. So, di awal sesi saya sebagai seorang kaunselor, saya Muhammad Fitri. Saya berkenalan dengan awak iaitu Nur Faziro. Selepas tu awak memperkenalkan diri awak dan awak dah cuba untuk apa yang awak rasa, meluahkan apa masalah iaitu masalah awak di mana awak rasa awak kurang keyakinan diri disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. So daripada situ awak percaya yang mana bila awak kurang keyakinan diri, benda tu bagi efek dekat diri awak di mana awak rasa tertekan, awak rasa rendah diri dengan kawan-kawan apa semua. Lepas tu alternatif yang awak dah ambil iaitu awak cuba untuk ubah mindset awak, awak cuba untuk buat latihan, awak cuba untuk apa ni berinteraksi di dalam kelas dan selepas pada tu awak rasa awak perlu lagi untuk tingkatkan keyakinan diri awak di mana awak perlu join program untuk jadi pengacara dan awak cuba untuk bertegur sapa dengan kawan-kawan walaupun awak tak kenal tapi awak cuba untuk berinteraksi dengan diorang. Betul. Dan Betul. yang terakhir dan yang terakhir awak kata awak perlu untuk join kelab untuk dapatkan motivasi atau tip-tip yang menarik daripada motivator atau daripada kelab itu tersendirilah. Okey, kalau macam tu saya nak tanya apa perasaan awak apabila awak dah dapat alternatif macam tu dan apa perasaan awak bila awak berada dalam sesi sehingga hampir tamat ni? Okey, pada awalnya saya rasa macam ketak sikit, takut pun ada. Lepas tu rasa macam kekok sebab ini kali pertama saya bersama sesi dengan Cik Fitri, jadi rasa macam sedikit malu lah. Tapi Cik Fitri meyakinkan saya untuk meluahkan apa saja dan Encik Fitri meletakkan kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada saya untuk tak takut nak meluahkan masalah. Jadi daripada sebelum ni saya jadi malu dan kekok dan akhirnya setelah kita bersama-sama berbincang mengenai masalah saya ni iaitu mengalami kurang keyakinan diri, saya rasa macam gembira dengan masalah saya didengari dan saya rasa best lah dengan sesi pada kali ini. Rasa macam nak buat sesi banyak-banyak lagi. So pas rasa awal tu pas rasa takut untuk berkongsi masalah atau isu yang Faz bawa tapi bila dah cuba untuk berinteraksi dengan saya sebagai kaunselor, Faz rasa Faz seronok untuk meluah dan Faz rasa Faz selesa untuk meluah dengan saya. Okey, kalau macam tu saya juga akan bertanyakan tentang berdasarkan apa isu keyakinan diri ni Faz rasa matlamat Faz untuk mendapatkan alternatif tu tercapai tak? Tercapai? So saya akan buat refleksi sedikit lah berdasarkan sesi pada kali ini iaitu saya pun rasa happy dan saya rasa seronok untuk bertemu dengan Fazira di lain hari dan saya rasa Fazira ni seorang yang ramah, riang dan saya rasa seronok untuk bercakap dengan Faz dan Faz pun selesa dengan saya. So Faz rasa Faz
perlu lagi tak untuk buat sesi selepas ni atau kita akan berhenti di sini saja? So mungkin lepas ni kita kena mungkin ada lagi kot sesi. Okey, kalau macam tu, kalau macam ada Faz rasa Faz ingin untuk meluahkan lagi, so kita akan tetapkan tarikh percubaan selanjutnya iaitu Faz rasa Faz boleh tak kita buat minggu depan hari Sabtu juga dan dalam masa yang sama? Boleh. Sebab waktu Hmm. weekend tak ada kelas. Uh, Yelah kelas online kan. So taklah sibuk sangat. Selain daripada itu, saya ingin ingatkan sekali lagi iaitu di mana etika kerajaan di mana saya sebagai seorang kaunselor dan Fazira sebagai seorang klien tidak boleh untuk membawa isu yang dibincangkan dalam sesi ini kerana ia tertakluk kepada etika kerajaan. Namun, saya berhak untuk membawa isu ini keluar kepada pihak yang berwajib jika isu atau masalah yang dibawa ini memudaratkan diri klien iaitu awak dan diri saya sebagai seorang kaunselor atau pihak luar. Fazira faham setakat tu? Faham? Kalau macam tu, Fazira ada tak apa-apa soalan yang Fazira nak tanyakan kepada saya? Tak ada, setakat tu yang tu je lah. Okey, kalau macam tu kita tamatkan sesi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi untuk meluangkan masa dalam sesi kaunseling individu secara atas talian ni dan selamat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.